tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, syukur alhamdulillah. Kita hari ini berada di tempat ini, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas kurniaan Allah kepada kita, rahmatnya, dan kita dapat kumpul demi untuk memberi, sama-sama memberi pandangan dan pendapat, iaitu bagaimanakah perjuangan-perjuangan kita yang dibawa oleh tok nenek moyang kita yang berasal hanya satu parti, satu tujuan, untuk membina bangsa Melayu, membina tanah air dan membina agama kita. Islam telah didatangi tahun 1133 Masih. Islam tamadun yang dibawakan oleh warisan Rasulullah, anak cucu cicitnya, yang mana yang bernama Syekh Abdullah ataupun Syekh Tajrid bertapak di Kedah, mengislamkan Raja Kedah waktu itu, menung mangsa yang ketiga apabila Islam dinamakan Sultan Muzaffar Shah. Ini sangat penting kita kena tahu bagaimanakah Islam yang telah dibawa oleh UMNO. Sangat penting sebab perjuangan UMNO ini adalah perjuangan yang tulen. Ramai yang tak tahu, iaitu perjuangan tok nenek kita dulu. Bila sebut UMNO ni, saya ingin nak terangkan, kongsi bersama, sebab saya adalah penulis buku Daulat UMNO. Buku ni dinamakan Daulat UMNO. Saya ingat banyak daripada antara tuan-tuan dan puan tak pernah tengok buku ni. Buku ni diterbitkan tahun 2005 di zaman Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. Tapi saya buat tak banyak dan saya terima, saya bagi, dan ini hari akan dikeluarkan kembali di zaman Datuk Seri Najib, insya-Allah. Banyak yang kita tak faham di sini apa makna logo UMNO ni. Jadi disenyawakan, iaitu perkemar, Pakak-Mimbar. Perkemar ni ialah apabila kita berdiri depan cermin, kita tengok itu kemar kita di sebelah sana. Nampak? Kita tengok di huruf Pa ni, Pa bila cermin diri, dia jadi huruf Nun. Tuan-tuan nampak tak? Huruf Nun. Jadi huruf Nun ni kalau kita tengok di dalam surah Al-Qalam ayat 1, Nun wa kalami wa ma yaskurun. Kita tidak dapat nak huraikan. Banyak yang tak dapat nak huraikan. Yang tahu dia tak dapat nak bagi tahu sebab ini adalah satu amalan rahsia. Inilah amalan tok nenek kita dulu. Nun membawa arti kata nawaitu, niat kita. Apa benda kita nak laksanakan mesti bermula dengan niat. Tanpa niat kita tak boleh nak buat apa. Hari ini kita tengok apa yang telah berlaku. Presiden UMNO daripada dulu, Datuk On, Tengku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussein On. Alhamdulillah Tun Mahathir masih ada lagi. Kita patut kenang perjuangan Tun Mahathir, Tun Abdullah, dan ini hari Datuk Seri Najib. Adakah kita tengok perjuangan mereka itu bersusah payah untuk nak membangunkan negara ini? Bersusah payah, adakah kita tidak rasa kesian? Kita sanggup membiarkan orang kata kepada pemimpin kita, kepada presiden kita, mengata macam-macam. Ada budak yang sokong pula tu dengan tak tahu hujung pangkal. Jadi ada perasaan kita kesian. Kita kata semua yang kasih, adakah kita kasih? Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan ini hari, jangan lupa sekejap lagi sebelum nak Ustaz Roslan datang, Datuk Roslan datang, saya nak tunjuk tali Allah. Ini hari UMNO berpecah. Ahli-ahli UMNO berpecah. Nampak kulit cantik tapi dalam rosak. Jangan marah tuan-tuan. Ini hari kita tengok bangsa Melayu kita berpecah belah. Saya tiap-tiap malam menangis. Saya nak kita semua bersama-sama prihatin dan bertanggungjawab. Kita bentuk balik. Ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu, dalam saya punya kira-kira, dalam saya punya bacaan, dalam saya punya ramalan, dalam saya punya pegangan, UMNO tidak akan tewas
lagi sehingga akhir zaman. Daulat UMNO. Musuh kita siapa dia? Musuh UMNO siapa dia, saya nak tanya. Cuba kita timbang betul-betul. Musuh UMNO ni daripada dulu dah ada. Daripada zaman datuk nenek kita masa buka UMNO dulu dah ada dah musuh. Mereka nak tewaskan UMNO sebab mereka tahu ini parti Islam yang kuat. Satu-satu parti Islam yang bawa pada keikhlasan. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang membawa makna, kami jadikan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, daripada Tok Adam dan Tok Hawa, dan menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku untuk mengenal antara sesama lain. Dan yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Apa itu iman? Apa itu Islam? Kita kena harus tahu apa yang hilang pada orang Islam ini hari. Apa pasal Islam tak boleh bersatu? Apa pasal Islam bunuh-membunuh antara satu sama lain? Kenapa Islam tidak ada kasih sayang antara sama lain? Apakah Islam lemah? Islam tidak lemah. Yang lemah adalah orang yang pegang pada Islam yang tidak tahu. Dia kata bai'ah. Bai'ah apa bai'ah? Siapa bersehubung dengan Israel, maka dia juga menjadi ejen iblis. Setuju tuan-tuan, puan-puan? Ini hari tak payah kita sebut nama. Orang ikhlas, dia boleh tahu perwatakan dia, perangai dia. Orang ikhlas. Saya belajar sehingga saya dapat jadi profesor. Alhamdulillah. Daripada miskin, saya dapat jadi. Anak saya seorang pun jadi profesor, tengah duduk mengajar di Universiti Insaniah di Kedah. Jadi saya terhutang budi dengan UMNO, terhutang budi dengan kerajaan. Saya datang sini, saya tak fikir banyak. Saya tahu saya nak datang sini, saya nak jumpa sahabat-sahabat saya nak bagi penerangan ni, saya nak bagi tahu apa yang patut kita buat. Jadi apa yang kita patut kita buat, taatilah pada Allah, Rasul dan ulul amri. Itu yang patut kita buat. Jangan kita ubah-ubah lagi. Kita mati syahid. Saya nak bagi pandangan sikit tentang perjuangan Barisan Nasional. Ini perlu. Sebab daripada UMNO datang kepada Barisan Nasional. Dulu tok nenek kita semua ikhlas. Semua buat kerana Allah. Bangsa lain datang ke negara kita ni, dia tengok orang Melayu, dia kata orang Melayu ni cukup bagus, boleh tumpang. Orang Melayu ni berkasih, hidup dia berkasih sayang. Negara Malaysia ni terlalu banyak hasil dia, kekayaan dia, semua duk idam. Dia seperti satu perempuan yang paling cantik dalam dunia. Satu dunia duk idam. Nakkan negara Malaysia. Jepun pun nak, komunis pun nak, Belanda pun nak, orang putih pun nak. Tapi yang paling idam meleleh tengok elok, Israel. Israel dia nak. Semua negara dalam dunia ni dia dah conquer habis dah. Dia dah makan habis. Iraq dia dah makan, Mesir dia dah makan, Libya dia dah makan. Ini hari tengok Yaman apa berlaku, Pakistan, tengok semua huru-hara. Tapi dia kata Malaysia ni aku buat macam-macam tak boleh. Apa ilmu yang ada ni, apa kekuatan ni, nak kata nuklear pun tak ada. Tak. Rupanya dia sudah tahu apa yang ada. Memang dia cuba nak makan tapi tak boleh makan. Dia tengok ilmu Muhammad ada di sini, ilmu Rasulullah dibawa di sini, dia ada di sini. Hanya orang Melayu saja yang ada ni, yang amal ikhlas ni. Tak banyak sikit. Yang banyak dia duduk diam, tak mau cakap langsung. Saya boleh kata sikit lah, saya cakap. Jadi idam tu tak boleh dapat. Dia pasangkan siapa dia? Ejen dia. Dia kata kalau nak ambil orang Melayu ni kena pasang orang Melayu juga. Kalau pasang orang lain tak dapat. Dia pasang ejen dia. Ejen ni lah disebutkan bangsa. Yang kata bangsa Yahudi ni, bangsa Yahudi pun ada masuk Islam tau, jangan lupa. Dia ada kitab dia. Tapi kaum Yahudi ni, kaum Zionis ni adalah kaum perosak yang mana dilaknat oleh Allah.
Maka kita dah ada kaum Yahudi di dalam bangsa kita, dah ada kaum Yahudi di dalam bangsa seluruh dunia ni. Semua Yahudi dah tanam yang pakai ideologi Yahudi. Apa punya dahsyat? Yang tu dia menentang kita buat baik apa pun dia mesti marahnya, dia mesti kata tak betul. Presiden kita buat macam-macam, kita betul tau. Saya kadang-kadang, Datuk Seri Najib ni, dia tak kenal saya, tapi saya kenal dia. Cukuplah setakat tu. Tak. Tapi saya nak kena berjuang untuk mempertahan dia. Saya ingat titik sanda yang akhir. Saya tunggu silat, baru nak pecah rahsia sikit. Saya Grandmaster Dunia, anak Melayu yang duduk di dalam Grandmaster Dunia, yang bawa persilatan di mata dunia. Yang tu orang tua kata tak akan hilang Melayu di dunia. Dia ada 300 Grandmaster Dunia. Saya salah seorang anak Melayu yang buat silat. Terima kasih tuan-tuan. Saya pertama kali yang saya dapat penghormatan pada saya ke mana pun, negro, orang putih 6 kaki 4 inci pun saya duduk terpacak, saya lawan. Saya kata pasal apa nak tunjuk silat Melayu ni hebat. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala dapat kita tewaskan. Tapi saya tak mahu bermusuh dengan dia. Bila saya tewaskan dia, saya peluk, saya angkat balik. Saya peluk dia orang. Saya kata minta maaf. Dia kata orang Melayu macam ni ke? Ya, saya kata kita ni bersahabat, bersaudara, kita sama-sama kasih. Saya beritahu kat dia falsafah silat. Tu saya buka surah Al-Hujurat ayat 13. Ada setengah tu dia tak mau terima. Dia siasat dulu. Bila dia siasat, betul. Lepas tu saya kata senang saja. Engkau bangun pagi, kau celak mata, engkau say thank you God. Lepas tu saya kata God tu nama God tu Allah. Dia bicara, betul dia kata. Thank you Allah. Lama-lama dia sebut syukur Alhamdulillah. Bukan senang. Nak ajar dia orang cukup senang. Pasal dia orang tak tahu agama. Kita ajar sikit, dia orang percaya, dia orang percaya betul. Lepas tu saya ajar dia, if you want to drink, you drink because of Allah. Say in your heart, your intention. Bagus. Dia pun terima. Aku minum kerana Allah. Aku makan kerana Allah. Aku tidur kerana Allah. Saya cek balik. Adakah hang buat amalan tu ini hari? Ya, saya buat. Lama-lama dia mengucap tu kalimah syahadat. Saya ajar dia mengucap tu kalimah syahadat. My profesor, ni apa, self defense, daripada orang putih yang datang dari sini, cari saya kat sini pun ada. Jadi itulah saya bawa dakwah yang saya bawa kepada dunia. Dan mereka bagi penghormatan kepada saya sebagai satu Grandmaster yang mereka lantik saya pula menjadi duta Asia. Alhamdulillah. Tapi ini tak jadi kebesaran. Ini semua akan tinggal. Di dunia kita akan tinggal. Tapi yang kita kena bawa satu saja, pertahanan diri di dalam jiwa kita. Cina pun ramai yang Islam. 300 juta Cina Islam. Banyak Cina memeluk agama Islam. Kalau kita Abdul Hati itu, kalau dia cakap pasal Islam, kalah kita. Dia punya semangat Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Itu pegangan dia. Dia masuk Melayu, bukan dia masuk Islam. Jadi kita balik ajar anak-anak kita celak mata, hari-hari kita kena cek dia. Dia celak mata, dia sebut tak syukur Alhamdulillah. Kalau dia tak sebut, kita hari-hari tanam supaya yang kasih syukur Alhamdulillah. Saya telah mengajar di sekolah Yaakob Latif 20 orang anak-anak sekolah yang tak ikut cakap mak bapak dan tak ikut cakap guru. Setiap kali guru letak atas kursi suruh dia berdiri, dia kacau sana, kacau sini. Jadi dinamakan kumpulan 6 jahanam. Mereka ni kumpulan 6 jahanam. Dia tak peduli siapa, dia pandai. Cikgu pun takut. Dia kata kalau kacau budak ni, saya aku pancat. Dia buat macam-macam. Jadi guru disiplin dia berjumpa saya. Saya kata senang saja. Bagi saya sebulan, saya betulkan. Saya garanti dia akan jadi baik. Saya bagi jaminan ni. Apa saya berani jaminan? Dalam Al-Quran dia bagi jaminan, saya pun bagi jaminan. Lepas tu nak panggil dia orang satu susah pula. Nak tunjuk silat. Nak tunjuk silat, dia orang tak mau tengok silat. Apa ada silat? Orang tak mau dengar pasal silat ni. Budak-budak tak mau dengar. Saya kata kepada guru disiplin,
hang kumpulkan, hang bagi tahu kata nak tengok pendapat, nak ambil pendapat dia orang ni, apa pendapat dia orang. Saya pun dapat kumpul dia orang. Bila dah kumpul dia orang, saya pun tunjuk silat. Dia tengok macam heran tak heran dia. Oh, ni nak main tunjuk silat ha? Kami apa heran silat. Lepas tu idea datang. Saya kata okey, dalam hangpa ni siapa yang tak pernah belajar silat? Orang yang angkat tangan. Saya kata tampil ke depan. Saya nak ajak 2 minit. Saya ajak 2 minit, saya tunggu dia boleh tepih. Dia seronok. Aku tak pernah belajar silat, sekali aku boleh tepih, dia syok. Saya kata, siapa nak belajar sebulan saya bagi terbang. Oi, dengar terbang. Semua daftar nama. Lepas tu saya asuh dia orang. Selama sebulan saya asuh dia orang. Saya kata yang pertama, engkau nak belajar silat ni, nak bagi pandai, engkau kena ada tertib. Engkau kena ada kau punya peradaban. Nombor 1, balik jumpa mak bapak, salam cium tangan. Pernah cium tangan mak bapak? Tak pernah. Sekali ni kena buat. Dia balik dia dengar cakap tunggu. Dia balik dia salam cium tangan mak bapak. Mak bapak terkejut. Anak aku tak pernah buat macam ni, tiba-tiba dah buang tepian. Kami dah belajar silat begini-begini, bagus pergi belajar. Sehingga sebulan saja mereka sudah jadi 6 pahlawan, bukan 6 jahanam. Dia orang dah ada stand, dia orang ada keberanian, dia orang ada peradaban, dia orang semua dia buang semua yang mana tak elok tu, dia orang semua hormat mak bapak. Kita ada kolej kita. Kolej negeri di Negeri Sembilan yang akan bagi diploma, degree sehingga ke PhD untuk belajar akademik dan silat jati diri untuk menjadi modal insan yang berjaya. InsyaAllah. Kalau anak-anak ni kita nak didik senang, minta maaf atau kau ibu, kita tengok anak-anak yang kecil yang nakal. Pasal apa anak-anak kita nakal? Pasal zaman sekarang kita tak boleh kontrol. IT lah, apalah, hiburan lah, begini yang mereka duk tengok, mereka nak ikut. Mereka tak boleh terjun pun, mereka nak terjun kepala dulu, mereka patah kemudian, mereka nak tunjuk keberanian. Macam mana kita nak bagi anak? Percaya dan yakin untuk anak kita. Kita lah kena bentuk anak kita. Panggil yang nakal tu, urut kepala. Baca Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah kalau baca tidak ada sebut kerana Allah, tak jadi tau. Alhamdulillahirrabbilalamin kerana Allah. Ar-Rahmanir-Rahim kerana Allah. Setiap baca, lepas tu urut kepala dia sambil berdoa. Semoga engkau jadi anak yang taat pada ini. Buat tiap-tiap pagi. Kalau dia tak boleh, waktu dia tidur tu boleh berumbun dia. Saya dah lakukan terlalu banyak. Dan insyaAllah anak-anak kita berubah. Pasal di dalam badan dia tu yang kacau dia tu iblis, jin. Kita ingat dia berperang dengan jin. Bila jin lari keluar saja, dia tak boleh tahan, dia lari keluar, selamatlah anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perjuangan UMNO ini adalah perjuangan yang tulen, perjuangan yang hakiki, yang bawa Islam cara tamadun. Kita tidak ada fitnah pada siapa-siapa pun. UMNO tidak melempar fitnah. UMNO hanya mempertahankan diri. Itulah Islam. Apabila orang fitnah kita, kita pertahankan diri. Orang fitnah kita, kita pertahankan diri. Kita tidak ada, kita cuma hanya bagi fakta-fakta yang apa yang sedang berlaku. Tapi kita tewas. Pasal apa kita tewas? Ini hari kita goncang. Pasal apa kita goncang? Sebab dakwah itu kita tadi. Niat kita, balik kepada niat kita. Kalau niat kita betul, perjuangan kita diterima. Ibadah kita jadi ibadah. Allah Ta'ala terima ibadah kita. Kita kena mengucap dua kalimah syahadat 24 jam. Kita lahir dengan dua kalimah syahadat, kita bawa dua kalimah syahadat, kita kembali dengan dua kalimah syahadat. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya terangkan pada malam ini menjadi satu pegangan hidup kita. Alif Lam Mim. Alif ialah amalan hidup Islam. Di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Masuk kandang kambing kita mengembek, masuk kandang kerbau kita menguap. Jadi kita tak mana duduk, kita kena buat amalan.
Lam ialah pegangan hidup kita Islam. Tiap-tiap perbuatan kita dengan niatkan Allah, apa saja pun. Sebab tu huruf Bismillahirrahmanirrahim dia bermula dengan huruf lam. Kalau kita tengok Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita buang titik dia ada lam. Alif duduk dalam ba. Ba itu artinya hati kita dengan nama Allah. Mim maksud hidup orang Islam. Apa maksud hidup kita? Beribadat kepada Allah. Beribadat kepada Allah, menolong manusia sesama kita. Sebaik-baik manusia insya-Allah manusia yang berjasa kepada manusia. Kita berjasa, kita 10 jari. Kita tengok kita 10 jari. 10 jari ini semua ada peranan masing-masing. Mereka bersatu kerana Allah. Saya dah katalah, kita kena kesian Datuk Najib tu. Saya bukan cakap ni nak minta projek, dia tak payah. Saya pun dekat 4-5 tahun lagi kot, manggali nak hidup. Bukan untuk nama umur 66 tahun, lagi 4 tahun, Alhamdulillah 70 tahun. Tak buat apa dah. Kita nakkan supaya bangsa kita, anak cucu cicit kita yang diperjuangkan oleh Datuk Najib sekarang ni, Datuk Seri Najib, dapat diperturunkan kepada anak cucu cicit kita. Siapa yang nak melingkup negara kita, kita tentang habis-habis. Kita semua nak tengok ini hari semua. Lepas ni nak pegang tali Allah. Lepas ni kita nak berjuang dengan tali Allah. Kita nak ada sifat kasih sayang antara sesama lain. Kita tidak mau ada sifat korban. Kalau orang kawan kita dia kata apa sikit tak elok, kita terima, redha. Lepas tu kita betul. InsyaAllah. Boleh tampil 5 orang kat depan. Syukur Alhamdulillah. Niat suci daripada sahabat-sahabat kita ni, kita patut bagi satu tepukan gemuruh. Alhamdulillah. Tadi kita sebut nawaitu kita innama amalu binniyat. Jadi dengan ada niat kerana Allah baru jadi sah perbuatan ni. Maka jadi ibadat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita dah kepada Allah juga kita kembali. Dengan ada niat kerana Allah ni, hati sama lah, satu hati lah. Dan tidak ada pandang hang tinggi, hang rendah, hang kaya, hang miskin. Dia tak pandang lah. Satu hati. Soekarno kata, bagi saya 10 pemuda Islam, nescaya saya goncangkan dunia ni. Nak cari 10 pemuda Islam tak ada. Hari ini kita ada pemuda Islam 5 orang. Bahkan malam ni kita akan semua jadi pemuda Islam, InsyaAllah. Baik, macam mana nak zahirkan kerana Allah itu tadi? Dalam niat hati kerana Allah, kita nak zahirkan fi'li, qawli, qalbi. Tak apa. Kita minat. Betul. Pegang. Pegang. Tu dia. Nampak? Tu dah satu. Kuat tak kuat? Tak kuat lagi, pasal boleh jatuh. Macam mana nak bagi lagi kuat? Tu dia. Pandai. Semua dah cari answer dah. Tu dia. 5 orang pegang dengan satu hati. Pegang macam tu dia. Tu dia. Kuat pegang. Pegang kerana Allah ni tak lepas dah. Pegang sampai bila-bila ni. Ambil gambar. Jadikan sejarah. Pegang kuat-kuat. Bila dah pegang kuat-kuat, fi'li kuat, qawli kuat, qalbi kuat, seia sekata. Inilah UMNO yang berdaulat. Jatuh siapa dah jatuh, terlentangkan badan. Lentangkan badan. Siapa yang lemah jatuh lah. Pasal apa tak jatuh? Cuba seorang buat, tumin lah. Ini dia. Ini yang kita kena buat ini hari. Ahli UMNO di sini kena buat macam ni. Cuba kita tengok. Kita ingat kalau Datuk Seri Najib ada pun dia mau buat, dia pegang. Kalau Sultan ada pun dia mau buat. Ini dia, kita orang Melayu. Tak akan hilang Melayu dunia. Min, lam, alif, ya, waw. Mim itu ialah maksud hidup kita, orang Islam. Lam apa dia? Lillah. Alif apa dia? Amalan. Ya itulah, ya Allah. Ya itu mengesahkan. Waw adalah wujud. Orang Melayu ni dia wujud dengan kekuatan dia. Sebelum saya sudahi, silakan tuan duduk balik. Saya nak bagi satu pantun yang terakhir. Berlapis belantai bentang tiga lain. Seorang cerdik, seorang pandai, seorang juara di tengah balai. Buah nasi lemak, buah bidara. Sayang serasih kita lurutkan. Kasih Allah, kasih Rasul, kasih ulul amri, kasih sesama kita.
kerana Allah kita tunaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.